Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Muhammad. Ini ringkas TVS 12 tengah hari. Walaupun dunia menghadapi krisis kesihatan berskala besar dengan majoriti rakyat terkesan, namun jasa dan sumbangan serta bakti artis-artis veteran ibarat siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi yang tidak akan dilupakan. Mereka bukan sahaja menabur bakti dalam industri seni, bahkan turut menyumbang kepada pembangunan dan perkembangan seni muzik Bumi Kenyalang. Menurut Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg, sumbangan penggiat-penggiat seni tanah air ini perlu dilihat sebagai satu sumbangan bermakna dan besar kepada pertumbuhan sosioekonomi Sarawak. Ini kerana mereka telah mengetengahkan hasil dan karya seni mereka sehingga ke pesara dunia. Oleh yang demikian, kerajaan akan berusaha untuk membantu golongan ini agar tidak dipinggirkan dan dapat mengurangkan sedikit beban mereka yang terkesan susulan COVID-19 ini. Sebagai kesannya, majoriti juga para pemain industri muzik ini harus bekerja dari rumah dan membatalkan banyak program dan juga aktiviti dan acara-acara luaran berskala besar seperti konsert, persembahan-persembahan dan sebagainya. Semestinya keadaan sekarang ini menimbulkan kegelisahan kepada sebahagian besar penggiat seni, terutama sekali pekerja bebas ataupun those freelancers yang bergantung hidup sepenuhnya kepada kerja seni sebagai sumber rezeki. Justru itu, pihak kerajaan akan berusaha untuk membantu golongan-golongan penggiat seni ini agar mereka tidak dipinggirkan dan dapat dikurangkan impak ataupun kesan wabak COVID-19 ke atas kerjaya mereka. Dalam masa yang sama, Abang Johari turut menasihati pemain industri kreatif untuk meneroka peluang dan pendekatan mandiri. Dalam hal ini, seluruh industri harus bersatu hati, berpimpin tangan dan juga bersolidariti. Pihak kami sangat memuji usaha penggiat seni muzik seperti pemain muzik dan penyanyi sebagainya yang telah membuat inisiatif kreatif seperti mengadakan konsert secara dalam talian dengan bayaran minimal, membuka kelas maya untuk mengajar kemahiran seni, dan ada juga ramai selebriti yang dapat digemblengkan untuk menghebahkan maklumat yang meningkatkan kesedaran orang awam berkenaan situasi semasa COVID-19. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah pada Majlis Anugerah Seniman Muzik Sarawak 2020. Sementara itu, industri muzik Sarawak telah banyak melahirkan seniman muzik yang berkaliber seperti Datuk Sarbanul Merican, Safa Ghaffar, Rahim Saring, Rukayah Shukri dan ramai lagi. Bagi Safa Ghaffar, beliau sendiri amat berbangga kerana Sarawak berjaya menganjurkan anugerah sebegini. Menerusi anugerah seperti ini, katanya, lebih ramai lagi anak kelahiran Sarawak dapat menyumbangkan bakat dan menjadi pelapis dunia seni. Adanya macam tu, jadi banyak lagi yang angkatan-angkatan baru akan bergiat dalam seni suara, seni muzik, lakonan dan nyanyian. Ya. Pasal COVID tu memang dunia telah mengalami, bukan dunia aja, sidak pekerja, sidak artis, sidak seniman, semuanya mengharapkan COVID-19 itu akan berakhir dan mereka semua akan berkarya kembali selepas COVID. InsyaAllah kita akan menang. Manakala bagi Rukayah Shukri pula, anugerah ini amat bermakna sekali buat dirinya. Jelasnya pada ketika beliau mula menjinakkan diri dalam dunia hiburan dan nyanyian, beliau tidak pernah menyoalkan hal bayaran dan ianya setimpal dengan usahanya kerana telah merasai sendiri pengalaman merantau menggunakan kapal untuk berjuang dalam dunia seni. Last time dia penyanyi dulu dia tak kira bayar tak. Even I start my singing pakai kerusi. At that time I'm 4 years old. Dia orang tabur duit, seronok tengok duit. Duit siling lah, but not duit ringgit, you know. But we enjoy.
Merata-rata, in Kuching aja merata-rata lah. All band, like police band, RTM band. Just imagine Pak Cik Samad main piano tu, I nyanyi semua. And then we travel a lot. By kapal, setengah mati you. It's not by plane. Berbeza pula dengan pandangan Sofia Sahih. Menurutnya, dalam dunia seni muzik, lagu-lagu lama perlu dikekalkan dari segi irama. Ya, kami rasa asyik perlu nak diubah-ubah versinya nak. Kita perlu kekalkan yang penting penjiwaan kita ngembat lagu ya. Bila kita ngembat lagu ya, orang terasa bermakna lagu ya stay maintain bagus didengar ataupun stay kekalkan muziknya. Anugerah Seniman Muzik Sarawak 2020 merupakan anugerah yang julung kalinya diadakan di Sarawak bagi memberi pengiktirafan kepada seniman muzik dan penggiat seni muzik era 50-an hingga 70-an yang berjuang dalam industri muzik Sarawak. Bertemu kembali. Isu pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kerosakan jalan raya dan kesan PKP terhadap harga runcit barangan di pasaran antara perkara yang bakal dibincangkan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat dalam laman rasmi Parlimen, perkara berkenaan menjadi tumpuan ahli Parlimen menerusi 3 soalan pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dalam sidang Dewan yang memasuki hari keempat. Dalam sesi soal jawab lisan pula, isu berkaitan pindaan Artikel 145 Perlembagaan Persekutuan dan kesan boikot terhadap produk sawit negara dijangka menjadi tumpuan perbincangan ahli Parlimen dengan beberapa soalan akan diajukan. Tumpuan juga dijangka terarah kepada pembentangan bacaan kali kedua Rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2020, Rang Undang-Undang Kilang dan Jentera Pemansuhan 2020, Rang Undang-Undang Lembaga Angkasa Malaysia 2020 serta Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2020. Pada persidangan Parlimen kali ini, semua ahli Parlimen dinasihat agar mengehadkan pergerakan ketika berada di dalam dan luar bangunan Parlimen sepanjang tempoh persidangan Dewan Rakyat bagi mengekang penularan wabak COVID-19 serta memastikan persidangan dapat dijalankan dengan selamat. Petroleum Nasional Berhad Petronas telah meluluskan sejumlah 10 bilion ringgit dividen tambahan bagi membantu kerajaan mengekang pandemik COVID-19. Jumlah dividen tambahan berkenaan akan diserahkan pada hujung bulan November, manakala jumlah yang telah ditetapkan telah pun dibayar secara sekaligus. Terdahulu, Petronas dilaporkan akan membayar dividen berjumlah sebanyak 34 bilion ringgit pada tahun 2020. Dalam menentukan sama ada dividen tambahan ini wajar, Lembaga Petronas pertamanya berpuas hati bahawa syarikat itu dapat dengan selesa terus membiayai operasinya, membayar hutangnya dan memenuhi kewajipannya serta melabur dalam pertumbuhan masa depan. Pengumuman dividen itu dibuat menjelang persiapan kerajaan untuk membentangkan Belanjawan 2021 yang bertujuan untuk mengurangkan kesan ekonomi penularan wabak itu pada Jumaat ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri pagi ini telah melaksanakan penguatkuasaan dan pemantauan berhubung aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Kali ini ianya dilakukan di Tamu Muhibah Miri, Miri Central Market dan Miri Open Air Market. Pemantauan yang dilakukan seawal jam 8 pagi itu bertujuan untuk memastikan segala kemudahan berkaitan SOP disediakan dan dipatuhi. Pasukan penguatkuasaan dan pemantauan yang disertai pejabat residen bahagian Miri, PDRM, APM dan unit penguatkuasaan Majlis Bandaraya Miri telah memeriksa segala kemudahan berkaitan pematuhan SOP COVID-19 yang disediakan. Hasil daripada pemeriksaan terdapat beberapa penambahbaikan dan ubah suai perlu dilakukan. Dedahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri amat serius memutuskan rantaian pandemik ini dan usaha ini akan dilakukan berterusan sehingga Malaysia bebas COVID-19. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.